Apa hajat ni? Tok, pakcik ni nak minta tolong ubatkan anaknya sakit. Ah. Budak ini teguran dekat pokok leban di belakang rumah. Assalamualaikum. Apa kabar semua? Apa kata orang yang datang tadi? Katanya Murni kena sampuk di belakang rumah dekat pokok besar. Oh, apa yang diberinya? Limau dengan bunga suruh mandi 3 pagi. Tok Pengulu, Ya, gunakanlah obat ini. baik, Jangan lupa syarat-syaratnya. baik. Seekor ayam putih, 7 hasta kain putih, suruh budak bawa ke rumah. Baik. Marilah kita keluar dulu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Era Umairah binti Hashim, nombor ID metrik U2102617 dari Jabatan Pengajian Melayu. Saya Nur Maisarah binti Abdul Malik memegang kad nombor metrik U2102671. Saya Wan Hamidah binti Wan Ibrahim dengan nombor kad metrik U2102696. Pawang merupakan seseorang yang mempunyai keahlian istimewa berkaitan dengan ilmu-ilmu gaib dan makhluk halus. Masyarakat Melayu dahulu kala merujuk pawang ini adalah ahli perubatan tradisional kerana pawang adalah seorang yang arif tentang sesuatu daerah, sama ada daerah itu terdiri daripada lautan atau daratan. Baiklah, saya akan menerangkan fungsi-fungsi pawang terhadap masyarakat. Setiap jenis pawang mempunyai fungsi mereka masing-masing terhadap masyarakat. Sebaliknya, dalam sesuatu bidang tertentu sahaja, pawang ini dikhususkan untuk perubatan. Seperti contoh, pawang hantu laut. Selain daripada menghalau hantu laut dengan cara menyembah dan sebagainya yang dilakukan oleh pawang laut, yang fungsi utamanya yang berkaitan dengan laut. Selain itu, bidang kekuasaan pawang adalah meliputi aspek jin, hantu dan syaitan. Pawang juga dikatakan mahir, terutama dalam hubungan manusia dan alam roh tentang sesuatu kejadian. Selain daripada itu, cara perbuatan oleh pawang adalah berdasarkan tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Oleh hal yang demikian, pawang sahajalah yang dianggap boleh berkomunikasi atau berhubung dengan roh dan kuasa gaib kerana beliau merupakan orang yang dipercayai oleh masyarakat untuk menyembuhkan berbagai-bagai penyakit. Pawang turut mampu untuk mengendalikan upacara umum seperti memastikan hasil tuaian padi yang banyak dan melindungi masyarakat daripada wabak penyakit yang berbahaya selain mampu mengubati pelbagai jenis penyakit. Hal ini bermaksud bukan setiap bomoh boleh melakukan apa yang dilakukan oleh pawang kerana setiap pawang boleh melakukan apa yang dilakukan oleh seorang bomoh. Jadi, bidang kekuasaan seorang pawang adalah lebih luas dan lebih hebat berbanding dengan bidang bomoh. Terdapat beberapa jenis pawang. Pawang yang pertama adalah pawang lebah, merupakan antara pawang yang dikenali di Kampung Tapak Batu Kikir, Negeri Sembilan. Menurut kajian yang telah dibuat, pawang lebah ini merupakan berasal dari seorang perempuan. Perempuan itu juga digelar pawang lebah kerana pernah berjaya menghalang hantu lebah daripada berbuat perkara jahat, iaitu untuk membunuh suaminya. Yang kedua adalah pawang laut. Pawang laut ini merupakan antara seorang individu atau ketua bagi satu kumpulan kelung. Pawang laut juga mempunyai kelebihan kerana boleh mendapatkan semula orang yang hilang di kawasan laut dan sungai khususnya. Pawang laut juga berkebolehan untuk bertamping dengan makhluk gaib yang berada di darat maupun di laut. Seterusnya adalah pawang diraja. Pawang diraja juga merupakan antara jenis pawang yang terdapat di Malaysia. Pawang diraja ini mendapat gelaran tersebut daripada golongan kerabat diraja itu sendiri.
Pawang Nong dikenali kerana kebolehan dan kehebatan beliau dalam mengendalikan dan menyelesaikan sesuatu masalah dalam negeri. Pawang ini pernah dirantai oleh komunis, namun begitu beliau dengan mudahnya melepaskan ikatan besi tersebut tanpa ada kecederaan terhadap diri. Seterusnya, kajian dilakukan berkaitan dengan kaedah perubatan yang digunakan oleh pawang kepada masyarakat. Antara kaedah perubatan tradisional yang digunakan ialah khususnya penyakit demam iaitu kepialu. Kaedah untuk mengenal demam kepialu ini dengan pembahagian kategori seperti demam kepialu kedalaman, demam kepialu angin, demam kepialu terkena, demam kepialu gila, demam kepialu besar dan banyak lagi. Cara rawatan dan jenis ubat-ubatan yang boleh menyembuhkan penyakit demam kepialu ini adalah dengan mengambil akar belalai pok, akar menjarum gajah, akar ketola, akar tebu gajah, akar menterajam dan juga bunga tampan. Maka semua itu dicincang lumat-lumat, direndamkan kemudian dimandikan. Di samping itu, keistimewaan yang dimiliki oleh pawang adalah dapat berkomunikasi dengan makhluk halus dalam merawat pesakit, yakni kaedah perubatan yang digunakan oleh setiap pawang. Semasa menjalani proses rawatan, secara umumnya pawang akan mengemukakan beberapa soalan kepada makhluk halus. Kemudian, pawang akan mengadakan perjanjian dengan makhluk tersebut sebelum makhluk itu dilepaskan dari badan manusia supaya makhluk itu tidak lagi mengganggu urusan manusia tersebut. Selain daripada ubat-ubatan dan herba-herba yang digunakan, pembuatan azimat atau tangkal bagi sesuatu penyakit yang dirawatnya. Selain itu, membaca beberapa potongan ayat Al-Quran, jampi dan mentera tidak ditinggalkan oleh setiap pawang. Jadi, dapat dilihat di sini, kaedah perubatan yang digunakan setiap pawang untuk merawat pesakit akan sedaya upaya untuk mengislamkan amalan perubatan yang dilakukan mereka supaya kelihatan pada zahirnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Terdapat pelbagai amalan yang diamalkan oleh pawang untuk mengekalkan kekuatannya dalam mengubati penyakit masyarakat. Antara amalan yang dilakukan ialah pertama, menggunakan hubungan perantaraan antara pawang dengan jin, hantu dan syaitan. Misalnya, dalam sebarang upacara ritual, pawang akan meminta bantuan daripada makhluk gaib. Antara upacara yang dilakukan ialah upacara menyembah pantai dan upacara memanggil hujan. Upacara memanggil hujan ialah sebuah upacara yang dijalankan bertujuan untuk memanggil hujan pada musim kemarau yang panjang. Hal ini dalam memastikan tanaman penduduk hidup dengan subur dan mengeluarkan hasil yang banyak. Kedua, amalan penggunaan keris. Seseorang pawang akan memiliki keris sebagai simbol kekuatannya dan dipercayai mempunyai kuasa sakti. Menurut masyarakat Melayu, keris akan diasapkan terlebih dahulu dengan menggunakan asap kemian untuk menyeru jin yang dihajati, seterusnya meneruskan upacara yang dihajati. Keris dipercayai sesuatu yang bernyawa dan akan berbunyi pada waktu malam atau siang mengikut keadaan dan keperluan. Amalan ketiga ialah penggunaan ungkapan mantra dan jampi serapah. Penggunaan jampi serapah dan mantra sering digunakan dalam rawatan seperti rawatan fizikal iaitu patah tulang, terselih urat saraf dan lain-lain. Sebagai contoh, mantra yang digunakan dalam rawatan demam kepialu adalah seperti Assalamualaikum Ibuku Bumi, aku hendak minta ubat madu. Jika yang sakit itu lelaki, kita kata ubat akan Umat Ali. Jika yang sakit itu perempuan, kita kata aku minta ubat akan Umi Fatimah. Waalaikumsalam. Kesimpulannya, pawang terdiri daripada pelbagai jenis serta fungsi yang berlainan antara satu sama lain. Menurut Muhammad Taib Osman, setiap pawang itu adalah bomoh, tetapi setiap bomoh itu bukanlah pawang. Justru dapat disimpulkan bahawa bidang kuasa seorang pawang adalah lebih hebat dan luas berbanding daripada bidang bomoh. Dan kini, masyarakat masih bergantung kepada pawang berbanding perubatan moden.
Baiklah, itu sahaja daripada kumpulan kami mengkaji hubungan kebolehan pawang dan kepercayaan masyarakat terhadapnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.